dirahmati Allah, apa kiranya kita mulakan pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini untuk sama-sama kita menzahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita dipertemukan Allah dalam rancangan halaqah. Mudah-mudahan insya-Allah pertemuan kita pada malam ini diberi kebaikan, keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita membicarakan satu lagi tajuk yang saya fikir penting untuk kita fahami, untuk kita hayati, untuk kita aplikasi di dalam kehidupan kita. Topik yang kita bicarakan insya-Allah pada malam ini ialah jodoh, bersama dengan dua panelis kita yang saya fikir tidak asing lagi kepada kita umat Islam di negara kita ini. Yang paling hampir dengan saya yang berbahagia Ustaz Roslan Muhammad, iaitu pensyarah kanan di Universiti Malaya. Assalamualaikum Ustaz. Dan di sebelah yang berbahagia Ustaz Roslan ialah yang berhormat Senator Datuk Dr. Masyitah Ibrahim, iaitu Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Inilah dua panelis kita yang akan membicarakan tajuk jodoh. Sebab selalu kita sebut jodoh di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada jodoh kahwinlah, kalau tak ada jodoh nak buat macam mana? Jadi sebenarnya apakah hakikat kefahaman yang sebenar tentang jodoh kita, ataupun kadang-kadang berlakunya orang berpisah, orang bercerai, dikatakan sebab dah tak ada jodoh nak buat macam mana? Adakah itu saja yang alasan yang kukuh untuk bercerai, untuk berpisah? Itu yang insya-Allah kita akan bicarakan pada malam ini. Tetapi seperti biasa, kita dalam rancangan halaqah, kita tidak akan membicarakan satu-satu tajuk, melainkan kita terlebih dahulu mendapat inspirasi, semangat daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sama-sama kita hayati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم Sadaqallahul Azim. Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu, kemudian mereka hampir habis tempoh iddahnya, maka bolehlah kamu pegang mereka, rujuk dengan cara yang baik. Dan janganlah kamu pegang mereka, rujuk semula dengan maksud memberi mudarat, kerana kamu hendak melakukan kezaliman terhadap mereka. Dan sesiapa yang melakukan demikian, maka sesungguhnya dia menganiaya dirinya sendiri. Dan janganlah kamu menjadikan ayat-ayat hukum Allah itu sebagai ejek-ejekan dan permainan. Dan kenanglah apa yang diturunkan kepada kamu, yaitu kitab Al-Quran dan ilmu hikmat, untuk memberi pengajaran kepada kamu dengannya. Dan bertakwalah kepada Allah, serta ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Surah Al-Baqarah ayat 231. Itulah ayat yang kita pilih pada minggu ini untuk kita bicarakan berkenaan dengan tajuk kita jodoh. Walaupun ayat itu di awalnya memperincikan kepada kita soal cara kaedah untuk menceraikan isteri, tetapi cuba lihat di sebelum ayat ini lebih panjang, Allah Subhanahu wa taala cerita balik tentang rujuk.
Maknanya cerita walaupun hal bercerai, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala cerita bahawa isteri itu boleh dirujuk kembali. Apa maknanya? Itu yang saya nak tanya kepada yang berbahagia Ustaz Roslan untuk memberi sedikit tafsiran dan gambaran daripada ayat yang dibaca oleh qari kita tadi. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Al-Fadhil Ustaz Pengurusi, rekan bicara wara pada malam ini yang berhormat Senator Datuk Dr. Mashtaq Ibrahim, Timbalan Menteri Jabatan Menteri, seterusnya sidang penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat dibacakan tadi merupakan satu di antara kesinambungan yang bersabit dengan ketentuan syarak di dalam saat di mana kita cuba nak membina kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang diberkati, diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tuan-tuan, perkahwinan adalah merupakan satu nikmat di dalam kehidupan kita. Suatu di tengah ayat itu Allah sebut terang-terang, wazkuru ni'matallah alaikum, dan ingatlah akan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kamu. Di tengah ayat dibacakan tadi, Allah sebut, ingat akan nikmat Allah. Nikmat di sini dalam pandangan Ibn Kathir terang, iaitu nikmat zawaj, nikmat perkahwinan. Nikmat bersatunya di antara pasangan suami dan isteri yang dulu tak bersatu, tapi bersatukan ikatan yang diikat dengan hukum hakam agama. Ini dinamakan an-nikah. Dan nikah ini merupakan sunnah yang besar daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sebut, an-nikah sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah merupakan sunnahku, dan sesiapa yang bencikan perkahwinan, dia bukan kalangan umatku. Jadi menunjukkan ayat ini memberi suatu senario kepada kita. Pertama sekali, walaupun Allah mulakan dengan soal talak, iaitu perceraian, tetapi hakikatnya ialah Allah nak sebut supaya kita berada dalam satu sistem perkahwinan yang akhirnya mengikat hubungan sama kita. Fa'amsikuhunna bima'rufin. Walaupun ayat ini bersabit dengan soal perceraian dan kita rujuk, tetapi pada asasnya ialah perkahwinan suatu ikatan yang boleh menghubungkan dua makhluk manusia, laki dan perempuan. Tetapi masalahnya kadang-kadang harapkan hujan di tengah hari, tapi kadang-kadang hujan di malam hari. Ustaz Syukri, ya? Kalau salah, kalau betul-betul lah. Kadang-kadang perkahwinan tidak manis ke penghujungnya. Manis di awal perkahwinan, tetapi hiba, sedih dan pahit di hujungnya. Itu kenyataannya. Apabila sampai tahap itu, memang berlakulah dinamakan at-talaq ataupun perceraian. Tetapi ingat tuan-tuan, perceraian merupakan sesuatu yang cukup dibenci oleh agama, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di antara perkara yang paling Allah benci tapi halal, sah dan boleh, tapi benci bagi Allah ialah berlakunya perceraian ataupun at-talaq. Saya nak sebut 2-3 perkara. Yang pertama sekali, ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa kalau talak itu berlaku, berlakulah dengan secara yang sebaik-baiknya. Jangan timbul penyaksaan ataupun kezaliman kepada perempuan ataupun sang isteri yang akhir dipermain-mainkan. Nak lepas, nak ikat. Tak boleh. Sebab itu dalam hukum agama, fa'amsikuhunna bima'rufin, pegang elok-elok. Arti kalau sampai talak, bercerai, cerai dengan elok. Dan kena rujuk semula, rujuk dengan elok. Jangan sampai rujuk cerai semata-mata untuk menyaksa zahir batin si isteri. Saya tertarik dengan pandangan yang diungkapkan oleh almarhum Said Hawad dalam kitabnya Al-Asas fi Tafsir, yang mengatakan bahawa ayat ini kebetulan satu celaan daripada Allah kepada kaum manusia di zaman Nabi, kerana mereka mempermainkan perempuan di atas sebab nak menyaksa orang perempuan. Maklumlah, ya sebab talak di tangan lelaki-lelaki. Maka dia gunakan talak sehingga orang perempuan itu dicerai, diikat balik, dicerai semula semata-mata untuk menyaksa. Diharamkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sebut sesiapa yang melakukan demikian faqad zalama nafsah, dia telah menganiayai dirinya sendiri. Zalim di sini tuan-tuan dalam maksud dia memikul beban dosa. Kerana menganiayai seorang perempuan, namanya isteri, dalam konteks ini dosa namanya, sebab kita menyaksa jiwa orang lain. Itu satu. Yang keduanya, dalam ayat ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa soal pernikahan ini biar kita serius, jangan tidak serius.
Sampai kepada tolaklah dengan baik. Arti cara dengan baik. Tapi jangan seperti kita mempermainkan hukum hakam Allah. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Jangan kamu melakukan kerja main dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena sunnah perkahwinan sunnah yang besar dalam kerja agama kita. Jadi kesimpulannya, ayat ini menjelaskan tentang soal perkahwinan harus dijaga, dan kalau perceraian pun mesti dalam keadaan yang baik dan sempurna. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Roslan yang memberi ruang pertama kepada kita, mukaddimah kepada pertemuan kita pada malam ini, jodoh. Saya nak pergi pada yang berhormat Datuk. Satu hakikat Datuk yang berlaku di negara kita ni ialah soal orang bercerai ataupun orang kata jodoh pendek. Mengikut sumber daripada JAKIM yang saya petik di sini Datuk, mereka membuat kajian bahawa 33.5% pasangan hanya boleh bertahan di antara 1 hingga 5 tahun saja. Singkat sangat. Dan yang cukup membimbangkan juga ialah orang yang bercerai pada tahun yang sama. Tak kira lah 10 hari ke, 12 hari ke, 30 hari ke, 40 hari ke, lebih kurang 2.6%. Yang berlaku ni Datuk, adakah kerana mereka tidak memahami konsep perkahwinan, matlamat perkahwinan, ataupun kadang-kadang mereka kata mungkin modul yang JAKIM buat tak bagus ke macam mana? Komen Datuk, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Terima kasih yang bagi Ustaz Pengurusi dan juga yang bagi Ustaz Roslan yang telah memberi satu mukadimah yang baik tadi ya. Kita telah mendengar tentang ulasan ayat ini tentang perkahwinan dan seterusnya perceraian. Ya. Dan telah disebut oleh yang bagi Ustaz sebentar tadi, perkahwinan ini merupakan satu ikatan ya. Setengah orang menganggap perkahwinan ini umpama kita membuat satu syarikat. Ya. Saya berjanji, saya bersetuju dengan Ustaz. Apabila kita tak bersetuju, kita ambillah jalan masing-masing. Betul. Bezanya memang betul perkahwinan ini merupakan satu ikatan. Bedanya ialah ikatan perkahwinan ini disebut dalam Al-Quran sebagai mitsaqan ghalizah. Ia betul ikat, tapi ikat ni cukup besar. Ikat bukan jenis main-main, ikat bukan macam ikat setakat company, setakat macam syarikat ya. Aku ni janji bukan setakat janji begitu saja, tapi dia adalah ikat janji. Aku janji, kalau nak kata bai'ah pun boleh, yang sangat kuat. Dalam arti kata penyaksiannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam arti kata perkahwinan ini ada kaitan dengan apa yang Ustaz sebut tadi, dengan ibadat, dengan sunnah, dengan syariat, dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Justru perkahwinan tidak ada istilah cuba-cuba. Tak apalah, kita kahwinlah dulu. Kalau kita rasa okey, kita jalanlah. Kalau kita tak rasa okey, dah tak ada jodoh, apa nak buat jodoh pendek, begitu. Tidak semudah yang kita sangka. Sebab itu ia bukan merupakan perkara yang Ustaz sebut huzwa. Tak boleh ambil main-main, tak apa try probation period 3 tahun dulu ke. Kita tengoklah 12 hari okey ke tak okey ke. Ada yang kenduri besar-besar, hutang belum habis bayar pun dah bercerai tahun yang sama. Jadi ia tidak ada istilah main-main yang dikatakan tadi huzwan ataupun cuba-cuba atau probation. Sebab itu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ada bersabda menyatakan bahawa 3 perkara ya, al-jiddu fihal jiddu wal hazlu fihal jiddu. Memang serius. Kalau serius pun serius, main pun serius. Tak boleh lagi ada istilah cuba-cuba. Iaitulah nikah, cerai, membebaskan hamba. Jadi termasuk 2 perkara ni yang tidak boleh dilihat sebagai satu ruang di mana kita ni boleh sekejap-sekejap dah rasa tak suka nak buat macam mana. Tak ada. Dia adalah perkara yang berkaitan dengan ibadah, dia dengan sunnah. Kalau ada yang tak kena, betulkan, bukan batalkan. Batalkan atau cerai itu adalah sebagai jalan terakhir setelah semuanya gagal, setelah segala usaha diletakkan. Itu yang kita kena faham. Jadi di sini kita tengok bahawa beberapa perkataan ditekankan di situ. Ma'ruf, ihsan, darar. Yang kita dengar hari ini berlaku. 9 tahun isteri tunggu tak boleh cerai. Nak ke tak nak? Sekejap rasa nak ke, lepas 4 bulan rasa macam tak nak pula. Was-was. Jadi macam dengan sebab kita katakan perkahwinan ni ibadah ya. Dalam ibadah, kalau kita dalam solat pun, apabila kita dah mengangkat takbir, takkan boleh rasa tak jadi. Tak jadi. Tak. Kita mesti teruskan solat itu. Kalau kita rasa kurang, kita tambah rakaat, kita sujud sawi.
Itu cara dalam ibadat. Bukan ada kata, tak jadi, angkat pula takbir, tak jadi 10 kali. Tak. Maka perkahwinan juga dianggap sebagai ibadat. Bukan main-main, tak seronok lah, try lah. You duduk rumah mak you lah, I nak balik rumah I lah. I rasa nak jadi bujang balik. Tak ada. Istilahnya mesti dibetulkan, bukan dibatalkan. Ini yang kena difahamkan, ya. Sebab itu dalam perkahwinan ni, bila dia ada ibadat, dia ada kaitan dengan pahala dia dosa. Dia ada kaitan dengan syurga dan neraka. Yang mana seorang perempuan tak bau syurga kalau sekiranya minta cerai tak bersebab. Yang mana seorang perempuan boleh pilih pula pintu syurga mana nak masuk kalau buat ketaatan dan sebagainya. Jadi benda ni kena dilihat dalam satu perkara yang sangat serius, yang tadi juga disebut dia bahawa ia merupakan satu nikmat. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan nikmat itu kepada kita, yang Ustaz Ruslan sebut dalam tafsirannya tadi, maka jangan jadi manusia yang sangat sombong. Nikmat ini dikufurkan begitu saja. Setelah dapat nikmat perkahwinan, maka kita hari ini, Masya Allah, dalam masyarakat kita tak segan siru dan surat khabar pun bagi tahu. Dulu rasanya ada majlis kahwin dengan tunang je, Ustaz. Majlis cerai-cerai tak ada. Sekarang orang happy pula bagi tahu dah cerai, dah iklan ni single and available. Jadi dalam hal ini masyarakat kita perlu difahamkan tentang konsep misaqan ghaliza, ikatan yang sangat besar, kerana ia ada kaitan dengan kalimatillah dan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk, satu penjelasan yang indah, yang cantik. Dan kita kena ingat tadi Datuk sebut, kalau dalam perkahwinan kalau ada masalah, bukan batalkan itu, tapi harus perbetulkan terlebih dahulu. Maknanya perceraian itu merupakan langkah yang terakhir apabila semua langkah sudah diusahakan, sudah dicuba. Saya nak pergi kepada yang berbagi Ustaz Ruslan. Ini satu yang realiti yang berlaku ni. Perceraian singkat ni. Kahwin sekejap. Kahwin sekejap, dia akhirnya cerai. Jadi nak minta komen Ustaz ni, Masyitah Haji Ibrahim. Dan saya nak teruskan perbincangan kita pada malam ini. Saya nak pergi pada yang berbagi Ustaz Ruslan. Tadi sebelum kita berehat tadi, Ustaz, saya menyatakan satu trend yang berlaku dalam masyarakat. Yang perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ini senang. Kita boleh baca surat khabar, kita boleh tengok TV, sebab semua hari ini dunia orang isytihar, Datuk, ya. Kahwin isytihar, cerai isytihar. Jadi yang disebut sebagai perkahwinan singkat, minta komen sikit daripada Ustaz. Silakan. Okey, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Mursyid. Saya syukuri rakan panel pada malam ini, yang berhormat Datuk Dr. Masyitah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ialah apa yang kita cukup bimbang sebenarnya. Dan sebenarnya daripada apa yang disebutkan oleh Datuk kejap tadi, perkahwinan ini merupakan suatu mitsaqan ghalidha, suatu bebanan amanah yang besar. Dan menakutkan juga sebab Ustaz Syukri dah sebutkan tadi, tempoh perkahwinan 1 hingga 5 tahun, angkanya menjangkau 30% sekarang ini. Jadi apa yang berlaku merupakan suatu di antara petanda akhir zaman yang pertama. Yang kedua, menunjukkan bahawa pemikiran masyarakat kita. Kalau dulu orang tua kita dulu, kalau berkahwin saja, dia seolah melihat itulah segala-galanya. Mati, hidup, itulah sebenarnya. Kenapa? Zuriat itu nak dijaga, nak dibelai sampai bila-bila. Tetapi tak tahulah saya, kemungkinan kita ada silap juga, Ustaz Syukri, sebab kahwin sekejap 1 tahun, kadang-kadang ada yang 14 hari pun ada. Mungkin silapnya kita ucap orang kahwin itu selamat berbagi anak cucu. Maka stop di situ, bercerailah dia. Itu silap mungkin. Sebab tu kita kena doakan kahwin sampai ke akhir hayat. Erti bertemu di alam syurga. Tak apalah, kita tak komen. Yang keduanya saya nak sebut pada tuan-tuan ialah masalah berlaku ini kadang-kadang mungkin sebab kedua-tiga faktor lah saya rasa. Faktor yang pertama ialah faktor kurangnya benteng ilmu dalam kehidupan ini. Macam Datuk sebut tadi lah. Maka dia nak try, dia nak cuba. Kau nampak ada orang kata ada di sana kekuatan, okey, kita teruskan. Tak ada kekuatan, kita bercerai tengah jalan. Jadi pertama masalah ilmu itu sendiri. Apabila ilmu tidak ada, dia menjadi penyebab kepada segala keruntuhan. Suatu Muhammad Al-Ghazali menyatakan bahawa bila kosongnya jiwa dengan ilmu, maka akan masuk ke dalam jiwa itu ialah syaitan. Ia akan merosakkan peradaban kita. Dan ini kenyataannya. Suatu saya sebut dalam bahasa mudah lah, saya jarang dengar lah orang berkahwin yang namanya ustaz-ustaz ni kahwin 3 bulan cerai. Tambah ada. Itu Tapi yang duk berlaku ni kadang-kadang tengok masalah berlaku. Yang mungkin pasangan si laki-lakinya sembahyang tak berapa nak sembahyang. Yang si isteri mungkin akhlak tidak seberapa. Jadi kadang-kadang dia jadi masalah dalam sistem kahwin. Sebab agama tidak ada. Itu pertama.
Yang kedua, saya nak komen dalam sudut mengapa jadi menular sekali, kerana yang kedua mungkin kerana peradaban kita. Sebab kita mengambil contoh perkahwinan bukan perkahwinan dalam konteks agama. Kita tengok orang-orang tertentu. Jadi satu norma masyarakat ini, sebab dia tertonjol macam sebut tadi, kerana iklan nak bercerai dalam masa setahun, beberapa kali masuk paper sebagai contoh. Jadi itu seolah suatu ajakan pemasyarakat untuk melihat inilah contoh perkahwinan. Maka tak pelik apabila berlaku perkahwinan, berlakulah perceraian tengah jalan. Di atas sebab yang mudah je, bukan benda yang besar, tapi kerana sikap-sikap dan watak-watak yang tak kena. Betul. Jadi apa yang berlaku ini sebenarnya sesuatu yang saya rasa amat menyayat hati kita. Kerana ini boleh membawa kepada keruntuhan zuriat, keruntuhan keturunan. Sebab itu bagi saya rasalah, pandangan saya melihat isu ini isu nasional. Isu melibatkan berkuasa dalam negara, yang saya rasa dalam konteks ini ada tindakan perlu kita lakukan dalam kerangka untuk membangun semula. Dan saya yakin jalan yang paling mudah ialah bagaimana kita harus memperkasakan semula apa dinamakan kursus perkahwinan. Kita tak kata JAKIM tak buat kerja, ya, Menteri JAKIM kat sini malam ini, tapi kita sebut perlu diperkasakan lagi. Alhamdulillah banyak benda yang kita harus nyatakan balik dalam konteks masyarakat yang datang mengaji itu faham. Perkahwinan bukan untuk setahun 2 tahun, tapi untuk selama-lamanya. Jadi saya rasa banyak benda harus kita lakukan. Kita nak menyelamatkan generasi. Kalau tidak, trend ini trend yang boleh merosak kita. Apalagi dalam tempoh seminggu 2 minggu yang lepas kita baca ada akhbar Metro. Ada sindiket. Trend ialah kahwin seketika, di mana datang si laki-laki berkahwin, kemudian masing-masing bebas. Macam tu sebut tadi lah. You balik rumah you, I balik rumah I. Sekadar tunggu masa nak lahirkan anak, kemudian entah ke mana anak tadi. Jadi ini merupakan trend yang tidak sehat, yang kalau berlaku dan berlaku, ia menjadi sesuatu yang boleh merosakkan peradaban umat kita, yang boleh menenggelamkan identiti kita orang Islam. Jadi isu ini isu ummah, bukan isu yang saya rasa keluarga semata-mata, isu negara. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Roslan. Dan saya nak pergi kepada Yang Berhormat Datuk. Datuk, dalam masyarakat kita kalau berlaku perceraian umpamanya, tak ada orang mengaku saya bercerai ni sebab saya ni kurang solat. Saya bercerai ni sebab kami ni kurang komunikasi antara satu sama lain, ataupun kami bercerai ni sebab di antara kami ni ada yang melakukan kesalahan besar, yang menyeleweng dan sebagainya. Jarang kita dengar. Yang ada Datuk kalau berlaku, dah nak buat macam mana, dah jodoh, takdir jodohnya macam mana, tak sefahaman. Dah jodoh kan, dah Tuhan tentukan. Nak kata apa kata dia? Komen Datuk sikit, silakan. Betul lah Ustaz ya. Kita manusia macam tu lah. Kalau suami tu dah kahwin, dia kahwin satu lagi, isteri dia tanya, Ustaz, apa sebab abang kahwin satu lagi? Apa nak buat, dah takdir. Kalau dia kahwin, dia salah takdir. Kalau dia cerai, dia salah jodoh. Dia tu tak pernah salah. Tak pernah salah. Dia ni macam orang main bola, Ustaz. Kalau dia kalah main bola, penonton yang tengok tu pun salah. Samalah juga dengan orang bercerai ni. Dia bercerai, dia salahkan tak ada jodoh. Dia kahwin, dia salahkan takdir. Sampai dengan jakim-jakim yang buat kursus pun kena habis semua salah. Habis semua orang salah. Tapi dia tak pernah meneliti siapa yang sebenarnya dalam diri dia bersalah. Saya sebenarnya bila Ustaz Pengurusi dengan Ustaz sebut tadi, menyebut perkataan trend tu, saya takut. Bila sebab kita kata trend, maknanya benda ni makin berulang. Trend di mana masyarakat kita hari ini sudah merasa tidak kekok, tidak lagi rasa malu bila perkahwinan itu menjadi perkahwinan singkat. Dia bukan takat jadi perkahwinan singkat, dia sekarang ni dah lepas singkat, dia singkat. Buka balik cerita, isteri kata suami dah tidur, suami kata tak, I tak tidur dengan you. Sampai hakim pula yang tak tahu cerita atas katil tu terpaksa memutuskan suami dengan isteri dah tidur ke belum. Dah singkat pula. Jadi inilah masalahnya. Orang kahwin, awak pun nak kahwin. Tengok orang kahwin naik kuda, pakai baju macam Arab, awak pun teringin. Tetapi persediaan dalam diri Ustaz Roslan sebut tadi itu tidak ada. Dan sebenarnya perkahwinan ini Ustaz, kita harus melihat sebagai satu package. Saya amat kesal dalam kes-kes pasangan yang datang. Bila datang tadi macam Ustaz sebutlah, rupanya bila korek-korek cerita baru dah tahu suami saya memanglah tak pernah solat pun, isteri saya memang tak pernah jaga pun. Dia sebenarnya package. Bila dia nak kahwin, dia tak ambil package. Tapi bila dia dah sampai bermasalah, dia cari package kita ni.
Sedangkan kalau kita nak pergi umrah tu, kita package daripada awal. Tak aci lah ustaz masuk tengah-tengah. Bila ustaz ada problem dekat Mekah, baru ustaz nak cari kita kat tabung haji. Tu tak aci. Daripada awal ustaz pergi, ustaz kena ambil package. Jadi dalam perkahwinan juga ia merupakan satu package. Daripada awal, masa kita pilih tu, kita dah kena pilih yang kita tahu dah perangainya macam mana. Daripada mula perkahwinan sampai nak buat anak, doanya apa, sampai dapat anak, tanggungjawabnya apa. It's a package yang perlu kita pelihara dan kita jaga. Jadi di sini kita yang ustaz sebut tadi, adakah kita nak menyalahkan kepada jodoh ke, kita nak menyalahkan kepada orang kata takdir ke, ataupun bagaimana? Sebenarnya kalau kita singkap balik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ni balik-balik apa yang ustaz cakap soal ilmu kena faham. Seorang perempuan pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya, "Kalaulah aku kahwin ni, aku ni apa benda aku nak kena buat? Apa yang tak boleh buat?" Bila Nabi cerita pada dia, dia cakap apa? "Ya Allah, susahnya, aku tak nak kahwin lah." Dan Nabi tidak menghalang wanita ni. Kerana maknanya dalam fikiran dia sedia ada, bukan senang nak jadi isteri, bukan senang nak jadi suami. Justru itu ilmu yang melengkapkan kita pada perkara bahawa tanggungjawab yang kita kena ada tu telah ada dalam diri, sehingga kita merasakan bahawa kita masuk ni bukan cerita Bollywood seronok je, bukan happily ever after, tetapi kita sedang membuat ibadah untuk memperolehi pahala. Merupakan satu cabaran, merupakan satu kesusahan yang harus kita lalui dengan penuh rasa keredaan. Justru dalam kita berkahwin, dan saya sebutkan tadi sebagai satu package, dan yang seterusnya ustaz, bila kita berkahwin, dia ada ijab dan qabul. Ya. Seorang wanita harus bersetuju, dan seorang lelaki bila disebut dia kata aku terima. Nikah tu apa maknanya? Bila kata aku terima tu, kalau Tok Qadhi yang bagi kahwin tu pun dia goncang, aku sedar ke tak sedar ni? Digoncang dulu tangan tu. Maknanya aku terima dan redha. Dalam perkahwinan mesti ada redha. Sebab tidak ada kesempurnaan di antara kedua-dua belah pihak, suami maupun isteri. Kekurangan itu ada, lalu keduanya dicantumkan untuk saling melengkapi di antara suami dan juga isteri. Itu konsep yang kita kena faham. Kalau kita kahwin dengan memikirkan, I kahwin dengan you, apa I dapat? Apa I dapat? You tak dapat, you kena bagi. Tapi selalunya bila bergaduh, I tak dapat apa pun. Dalam perkahwinan itu gift, baru kita take. Jadi istilah itu yang kita kena faham, sehingga kan dalam setengah keadaan itu haram bercerai. Isteri tak boleh minta cerai, suami berdosa kalau dia abai. Ini keadaan-keadaan ini yang harus kita lihat dan harus difaham oleh pasangan terlebih dahulu. Dan setakat nak masuk kursus yang kita letak 2 hari pun orang marah ustaz. Betul. Sekarang ni ada pula ekspresnya, ada pula yang sindikitnya, catat nama hadir pun tidak, lepas tu dapat sijil untuk setakat kahwin. Walhal perkara-perkara ini harus dilihat macam daripada peringkat awal kita sebut, keseriusan kita, kerana kita bimbang, takut dia jadi trend, dan takut besok sekarang ni hadir kenuri, majlis kesyukuran, majlis begitu, esok majlis meraihkan perceraian. Kita bimbang trend ini mungkin terjadi dalam masyarakat kita. Wallahualam. Terima kasih pada Yang Berhormat Dato' di atas kupasan tadi, memberi satu ingatan kepada kita, sebenarnya satu pengajaran kepada kita supaya dalam hidup perkahwinan ini, dalam kita membina rumah tangga ini, kita mesti berhati-hati. Berhati-hati bukan di jalan raya saja, berhati-hati ketika kita membina keluarga. Mudah-mudahan insya-Allah jodoh itu jodoh yang berpanjangan sampai ke syurga insya-Allah. Saudara penonton, usia perkahwinan itu sendiri. Dan saya nak kembali kepada yang berbahagia Ustaz Roslan tentang nikmat perkahwinan, nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita rumah tangga, ataupun dalam bahasa-bahasa lama disebut kerukunan rumah tangga. Jarang dah dengar kerukunan rumah tangga. Yang hebat ni bercerai singkat ataupun kahwin singkat. Jadi dalam aspek ni lah Ustaz Ruslan, bagaimana kita nak membina apa yang kita sebut sebagai rumah tangga yang bahagia, dan juga aspek kepentingan dalam yang kita rasa bangga bahawa kalau kita dah bina kahwinan kita akan sampai bila-bila, tapi harus di sana mesti ada elemen permohonan kita, doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mudah-mudahan jodoh kita ini berpanjangan. Komen Ustaz, silakan. Okey, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Syukri, pengurusi rakan panel pada malam ini. Hakikatnya saya rasa di antara apa yang diungkapkan Datuk tadi ialah package. Package. Saya cukup menerima kerja itu. Sebab package ini menandakan ada suatu kerukunan di situ. Ya. Arti di antara pasangan A dengan B, laki perempuan, kalau mereka bersatu di atas semangat yang satu, tujuan yang satu, matlamat yang sama, maka tidak masalah lah. Sebab itu bagi saya sekarang, saya nampak begini.
kita dalam berkahwin, memanglah hasrat itu untuk kekal abadi bahagia sampai bila-bila, bahkan kemati sampai ke cucu. Tetapi kadang-kadang macam tadilah, harapnya hujan 3 hari, kadang-kadang belah petang belah malam. Suatu persoalan yang saya sering dengar orang kata, mana mungkin rumah tangga dibina itu diberkati Allah kalau awalnya sudah tidak halal. Ini persoalan. Kalau masyarakat marah-marahlah, tapi bagi saya itu kenyataannya. Nanti kalau belum berkahwin antara A dengan B, A dengan B dah bawa ke pantai sana, pantai sini, makan sana, makan sini, makan dalam, makan semua sekali. Ya, walau padahal tak ada kata lagi. Jadi keberkatan dah hilang. Pada awal lagi, betul. Di awal kita dah merosakkan hubungan itu. Ini masalah keadaan masyarakat kita. Kita kena tegur jugalah. Sebab tu dalam hari ini, suasana hari ini, saya rasa ini pentas yang kita boleh ambil untuk menegur masyarakat. Sebab kita nak cari ilmu dan kekuatan dalam beragama. Jadi dalam konteks apa ni orang kata apa, bertunang sebagai contoh. Berapa banyak hari ini kesilapan berlaku kepada mak bapak tu utamanya. Pasangan tu masalah dah. Kadang-kadang bapak kata, tak apalah, dia nak keluar itu tunang dia. Bukan. Nak bawa ke shopping center ke, tak nak balik pun, tak apalah, itu tunang dia. Nak menikah 3 bulan lagi. Ini satu pandangan yang tak betul, tuan-tuan. Dari hadis mana dipakai tak tahu. Ayat mana dipakai tak tahu. Itu bukan sesuatu yang boleh menyebabkan mereka boleh bersama-sama. Jadi kadang-kadang sebab itu kita cari, maka timbul masalah, kita akan hilang panduan. Macam Datuk sebut tadi. Package jadi rosak. Nak salahkan apa? Salahkan takdir. Memang kita je takdir bermasalah. Nak masalahkan jodoh, memang jodoh kita tak kena. Kita pilih orang tak kena. Jadi balik-balik pada isu bagi saya ialah, ingat pertama sekali, rumah tangga amanah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah rakamkan dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ayat ini bukan dalam konteks dah ada anak sebenarnya, tapi ayat ini juga dalam konteks kita bina rumah tangga. Kita kena ingat, maknanya kalau kita bina rumah tangga berasas agama, kita sejahtera. Tapi kalau bina rumah tangga tidak kerana agama, kita akan melayari hidup dalam keadaan bermasalah. Sehinggalah berlaku tadi perceraian. Baik, yang keduanya ialah kita kena ingat, rumah tangga ni tuan-tuan, dia adalah punca zuriat keturunan kita. Sampai Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, fa innal irqa dassasun. Maksudnya ialah zuriat itu merupakan benda yang cukup sensitif sebenarnya. Benda yang cukup sensitif. Sebab itulah kita nak bina rumah tangga yang hasilnya melahirkan zuriat yang salihah. Anak-anak yang ada wibawa dari sudut peradaban, akhlak, budi bicara, sikap, watak dan sebagainya. Menjadi Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Menjadi ketenangan dalam hati, dalam perasaan. Nak capai itu kita kena ingat, zuriat itu adalah suatu amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, di antara benda yang paling besar ialah kita mesti lihat kekuatannya ialah di mana benda yang harus kita tampung bersama. Sebab itulah pasangan suami isteri memanglah tidak komplit dalam semua keadaan, tetapi lihat kekurangan mesti kita dapat cantumkan dengan sesuatu kebaikan. Kalau suami tak betul, isteri tolong betulkan. Ya. Kalau isteri betul, suami tolong betulkan. Tapi kalau tak ada semangat itu, maka itu berlaku. Kamu tak betul lah, tersampai terajam, sampai keluar rumah kadang-kadang. Ya. Suami rasa dia yang hebat, dia ego, tapi kadang dia yang tak betul. Isteri betul, saya bukan beres, tapi kadang-kadang itu berlaku. Justru dalam hal inilah saya rasa dalam masa yang cukup terbatas ini ambil satu hadis daripada Imam At-Tirmidzi. Riwayatkan bahawa Nabi di antara doa Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Salihin atau dalam kitab Al-Azkar, antara doa Nabi ialah Allahumma wassa'li fi dari wa barik li fi rizqi. Allahumma wassa'li fi dari wa barik li fi rizqi. Dua patah perkataan cukup mudah untuk dibaca. Ya Allah, perluaskan rumahku ini. Luaskan benda. Bukan daripada tingkat 8 tingkat, bukan. Tetapi keluasan rahmat, keamanan, kesuntus, kebahagiaan. Termasuklah murahkan rezeki, berkati rezeki. Makan minum yang buat balik walaupun RM1 berkat daripada bawa 1,000 tapi duit haram. Jadi maknanya keberkatan yang nak cari, kalau itulah menjadi nadi kita, insyaAllah rumah tangga itulah baiti jannati, dunia syurga, akhirat lagilah syurga, insyaAllah. Wallahualam. Datuk Dr. Masyita, soalan yang kita sebut sebagai jodoh yang berpanjangan, mudah-mudahan perkahwinan kita berterusan ini, dia ada kaitan juga dengan Datuk apa yang kita sebut sebagai memupuk kasih sayang, membina kita kata cinta sejati yang kadang-kadang dipandang mudah. Ini dah pasangan aku. Pandai-pandai apa jadi pun ini pasangan aku. Jadi kadang-kadang perkara seperti ini, Datuk, mula-mula mungkin tak ada masalah, tapi lama-lama ini mungkin antara menjadi sebab ataupun asbab akhirnya jodoh tu jadi tak kekal. Jodoh tu jadi pendek.
kerana perbuatan kita sendiri, kerana kita ambil mudah soal memupuk kasih sayang. Komen Datuk dalam hal ini. Kita boleh cakap tentang memupuk cinta, kasih sayang, cinta sejati. Ramai orang menganggap bahawa cinta sejati itu adalah perkara yang indah-indah belaka. Sebenarnya cinta sejati itu kita perolehi setelah kita melalui cabaran untuk mengenali hati budi antara satu sama lain. Sebab itu peringkat pertama perkahwinan daripada 1 ke 5 tahun tu baru peringkat mengenali. Kita kalau kita ada anak pun Ustaz, kita bila anak kita besar baru kita tahu, oh dia suka makan ini, dia suka makan itu, dia tak suka yang ini, dia suka tengok cerita ni. Kita mengambil masa yang lama untuk mengenali tabiat. Jadi bila tiba-tiba kita berkahwin, singkat sangatlah kalau 12 hari, 8 bulan, tiba-tiba dah rasa tak serasi. Sebab kita mengambil masa yang lama untuk mengenali dan memupuk, membajai, menanam rasa cinta sejati. Kerana cinta itu tak datang sendiri. Saya tertarik apa yang Ustaz Ruslan sebut tadi, bahawa untuk memupuk itu ia harus ada permulaan yang baik. Benih yang baik, tanah yang subur, tempat yang strategik untuk kita tanam. Tapi kalau tak dapat benih yang baik, tempatnya pun tak strategik, nak tanam, tanah tu kena tanam getah, dia pergi tanam kelapa sawit, memang susahlah jadinya. Dan saya memang sedihlah kalau macam Ustaz Ruslan sebut tadi, bahawa ada orang kita ni yang sebelum pun dah bermasalah, kemudian baru kahwin. Kadang-kadang kita pergi ke Nuri pun kita tengok pun susah hati Ustaz. Bila dah kahwin tu dia tunjuk video ni, baru kahwin malam ini, baru menikah, akad nikah pagi tadi, tunjuk gambar dah berpeluk-peluk dah. Sepanjang lelaki dan perempuan yang gambar yang dipaparkan untuk ditontoni oleh tetamu-tetamu yang menghadiri majlis perkahwinan itu, bahawa mereka telah pun sebelum ini halal walaupun baru saja dihalalkan pada malam tadi. Jadi perkara ni, bahkan ada juga yang setengah tu tengok, anak saya ni masalah lah, bagi kahwin lah. Anak dah masalah, bagi kahwin lagi tambah masalah. Sebab itu memupuk kasih sayang. Orang tua-tua dulu dia berpantun Ustaz, dia kata, kalau tuan mudik ke hulu, belikan saya bunga kemboja. Kalau tuan mati dahulu, nantikan saya di pintu syurga. Maknanya kalau mati pun nak bersama lagi di akhirat, nak tunggu di syurga bukan di neraka. Jadi itu yang dipupuk kasih sayang. Orang hari ni tak, kau mati-matilah dulu. Kalau mati awal lagi lah bagus. Bang ingat ya bang, kalau saya mati esok, abang jangan buat ini, jangan buat itu. Pesan lagi suami dengar pun dah pening kepala. Kalau macam tu biar aku mati dulu lah daripada kau mati dulu. Banyak betul syarat-syarat yang kena diperolehi. Dan Ustaz sebut tadi bahawa memupuk kasih sayang ni ada rukun, kerukunan. Ni istilah tu dah lama saya pun tak dengar. Kita ada rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5. Kita ada rukun negara. Kalau cinta pada negara pun ada rukun, cinta pada Islam pun ada rukun, cinta pada iman pun ada rukun. Apalagi cinta sesama manusia, perlu ada rukun. Rukun pertama, menghormati di antara satu sama lain. Mana mungkin satu pasangan itu boleh serasi kalau dia tak boleh hormat. Isteri rasa, alamak, kita kahwin pun memang tak ada kufuk. Nah, itu sebab tu dalam Islam kufuk tu penting, supaya dapat merasakan, menanamkan rasa hormat, menghormati. Yang dalam ayat selalu kita baca pun kena ada mawaddahnya, rahmahnya dan sebagainya. Kasih sayang tu sampai kalau suami tengok isteri dengan kasih sayang, ini tak kan, dahlah kawan tu cuma bawa kereta je, tunggu isteri ni turun pergi beli barang pun dia Ustaz, bayar duit barang pun dia, bawa barang pun dia, suami tunggu bawa kereta je. 3 lawan 1 ni tak aci Ustaz, tak sayang lah macam tu. Dia rasa terlalu independen, menyebabkan dia rasa aku tak ada pun, menyusahkan aja lah ada. Kan? Ini pupuk kasih sayang ni bukan cerita 1 hari 2 hari. Itu mujur bawa kereta. Itu dia kata pula, ini mujur saya mengantar juga ni kan. Kok tidak naik teksi lah jawab ni. Ini yang tak rasa kasih sayang tu kan. Tak romantik ni. Kita tengok Nabi tu paling tidak pun dah tak tolong beli, tak tolong bayar. Tengok isteri ni bawa dengan raga penuh tolak troli, bukalah pintu kat isteri, tak, dia tunggu je, marah lagi, lambat benar awak ni, kenapa saya tunggu tadi berapa orang datang. Subhanallah, mana mungkin kita pupuk kasih sayang begini Ustaz. Lalu timbullah istilah dah tak serasi, dah tak sehaluan. Ada pula yang nak kata bercerai pun tidak, tapi dah tak duduk sebumbung dah. Kita orang dah setahun dah tak duduk sebumbung. Bercerai ke? Tak juga. Isteri pun tidak, janda pun tidak. Dan lebih saya rasa bimbang lagi Ustaz. Dan bimbang akan jadi trend. Kita dah tak malu dah nak cerita dekat orang. Ini IT. Ingat kan information technology, tak ada ibu tunggal. Ada juga bukan ibu tunggal, ibu tinggal. Ibu tinggal ada, ibu tinggal ada. Macam-macam istilah yang masing-masing merasakan macam, Ustaz, kalau dulu-dulu orang tua
kalau orang kata bercerai ni, malu ni tak cerita. Betul. Mak bapak ni kepung takkan cerita. Aib sifat malu ni. Nak kata diri ni janda, orang tua-tua dulu pesan, takut dengan janda ni lebih takut daripada yang lain-lain lagi. Malu, tapi hari ni macam sudah tidak dijadikan sebagai satu perkara yang mengaibkan, yang perlu dijaga dalam masyarakat kita. Allah. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk di atas kupasan tadi, dan saya fikir banyak sekali perkara yang boleh kita petik, yang boleh kita letakkan dalam minda, dalam pemikiran kita. Tujuan kita bukan apa untuk memperbaiki kerukunan rumah tangga kita, menambahkan kasih sayang, dan mudah-mudahan insya-Allah jodoh yang kita sudah pilih ini dengan ketentuan Allah ini berpanjangan sampai ke pintu syurga, apa yang disebut oleh Datuk dan juga oleh Ustaz Roslan kita tadi. Saudara penonton yang dirahmati, kembali bertemu dan jazakumullah khairal jazak kepada anda semua yang terus bersama kami sampai ke saat ini. Pada detik ini kita membicarakan tajuk yang saya fikir penting untuk kita fahami, jodoh, bersama dengan dua panelis kita, Yang Berhormat Datuk Dr. Masyitah Haji Ibrahim dan yang berbahagia Ustaz Roslan Muhammad. Dan Ustaz, Datuk, kita sudah berada di penghujung pertemuan kita. Maka di hujung seperti ini kita memberi sedikit ruang masa kepada dua panelis kita untuk membuat kesimpulan. Sebenarnya mulakan dulu ni. Ustaz Roslan, silakan. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Syukri, rakan panel pada malam ini. Pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, mudah saja, perkahwinan merupakan amanah kita dan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita mula menikah di atas nama Allah. Ijab kabul dengan nama Allah, bukan nama keluarga si perempuan, tidak juga lelaki. Arti kita telah memegang mitsaqan ghaliza, dengan suatu ikatan janji setia Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita jaga betul-betul, kita beroleh keberkatan yang berpanjangan. Yang keduanya ialah sesuatu yang ada dalam rumah tangga ni, tuan-tuan, kalau kita jaga kawal ikut hukum hakam agama, boleh selesai. Maknanya suami jangan ego, isteri pun tidak ego. Masing-masing ada semangat tolong bantu di antara sama lain. Yang kurang kita sama-sama perkukuhkan, yang dah kukuh sama-sama kita perkasakan. Sebab itulah pasangan kita, itulah orang yang kita pilih jadi sebagai pasangan kita. Jadi mengapa kita harus merosakkan ikatan tersebut? Yang ketiganya, yang kita paling bimbang tadilah, kalaulah budaya kejap itu sebagai strand, ini sesuatu yang boleh membinasakan negara yang kita diami ini, yang akhirnya, tuan-tuan, negara akan rosak sebab kita merosakkan negara yang kita cintai. Maka jagalah nikmat perkahwinan dan jangan indeks pencemaran. Yang namanya indeks tadi apa? Pencemaran kerana perceraian berlaku, dan ini boleh merosakkan peradaban kita. Wallahu a'lam. Indeks pencemaran, Ustaz. Ya. Oh, itu bahasa diguna Ustaz Roslan. Silakan Datuk, silakan. Terima kasih Ustaz. Jadi kita dah berbincang tadi bahawa dalam perkahwinan ini perlu ada redha, perlu ada setuju, perlu ada mengingati bahawa dia adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam ibadat yang lain, solat pun kadang-kadang kita solat bertahun, barulah kita rasa khusyuknya. Kita bangun di tengah malam, barulah kita rasa hubungan kita dengan Allah. Maka dalam perkahwinan pun begitulah. Ambillah sedikit masa untuk mengenali hati budi di antara satu sama lain, barulah kita boleh kata kita dah tak serasi. Ya? Dan kalau boleh, ibadat ni ada ibadat yang hari-hari macam kita kata solat. Ada ibadat yang sebulan seperti kita kata saum Ramadan. Ada ibadat yang berbentuk setahun seperti haji. Dan ibadat kahwin ini adalah ibadat seumur hidup, yang seumur hidupnya kita harus mempelajari dalam diri kita. Bagi yang dah berkahwin, kalau isteri dah duduk dalam tangan kita tu, hargailah isteri. Jangan sampai bila orang dah nak ambil isteri kita, barulah kita rasa isteri tu bernilai pada kita. Dan bagi yang belum berkahwin ni, hendaklah kita persiapkan diri kita, kerana perkahwinan yang kita sebut tadi merupakan package. Dan kalau berlaku apa-apa dalam perkahwinan, sebenarnya manusia itu bertanggungjawab atas dirinya sendiri. Ya, seperti kata pantun, bukan salah dari Palembang, salah dari Indragiri. Bukannya salah dari orang, salah dari diri sendiri. Wallahualam. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk di atas kupasan ataupun ulasan yang terakhir, satu pesanan kepada kita semua. Jadi apa yang disebut oleh dua panelis kita, tak kiralah sama ada Ustaz Roslan ataupun Datuk tadi, ialah nak mengajak kita supaya kita menghargai jodoh yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tentukan kepada kita. Tanggungjawab kita ialah untuk menerima itulah pasangan kita. Dan saya fikir pasangan kita itu adalah pasangan yang terbaik kepada kita. Dan kita tak boleh banding dengan isteri orang, dengan suami
suami orang. Mungkin dia bagus daripada satu sudut, tetapi banyak lagi perkara yang tak bagus. Ataupun isteri suami kita ada yang tak bagus, tapi banyak yang bagus. Kalau 100 perkara, mungkin 1 ataupun 2 perkara. Itu yang sama-sama perlu kita hayati. Di samping kita, mudah-mudahan kita dapat memupuk kasih sayang dalam keluarga kita. Dan sekali-kali jangan lupa untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya jodoh kita berpanjangan dan kehidupan kita dalam keluarga diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi saya mengucapkan jazakumullah khairal jazak kepada dua panelis kita, Yang Berhormat Datuk dan juga Yang Berbahagia Ustaz Roslan. Mudah-mudahan kita dipertemukan Allah Subhanahu Wa Taala untuk siri akan datang. Untuk itu sambutlah salam kasih sayang daripada warga halaqah. Kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.